Mari kita masuk di dalam doa. 让我们一起来先进入祷告。 Tuhan, benar bahwa Engkau adalah penolong, kekuatan dan sumber harapan dalam kehidupan kami. 上帝，真的，你就是我们的帮助者，你就是我们的力量。 Kami begitu lemah dan rapuh Tuhan, tapi di kesempatan malam ini Tuhan memberi kami hak istimewa untuk boleh bersekutu dan berjumpa dengan Tuhan. 我们知道我们很软弱、很脆弱，可是你给我们特殊的权利，让我们能够来到你的殿里，与你一起 Kami tidak 团契。 dapat berbuat apapun di luar Tuhan, 我们不能做任何，在你以外，我们什么都不能够做。 kami rindu untuk tinggal di dalam hadirat Tuhan setiap saat. 我们渴慕在每时每刻都能够活在你的面前。 Bantu kami untuk berdiam malam hari ini, 主，求你帮助我们，让我们能够安静片刻， untuk dilayani oleh firman dan kebenaran Tuhan, 好让我们能够享受你的真理， untuk dibasuh dan dikuatkan kembali, 让你能够高抹我们，给我们力量， untuk kami kembali ke tengah-tengah kehidupan kami. 好让我们能够回到我们每天的生活里。 Terpujilah namamu Bapa. 愿你的名得到最高的荣耀。 Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berserah. 奉靠 Amin. 主耶稣基督的名，我们祷告感恩。 Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih Cinco. dalam Tuhan. Malam hari ini kita akan membahas satu tema kebenaran yang memerdekakan dengan subjudul bebas dari depresi, stres, dan tekanan. 今天我们的主题就是能够释放我们的真理，而我们的这个插题就是说，好让我们能够离开这些忧郁等等的这个担忧。 Teman-teman, saya ingin memperkenalkan sebuah istilah spiritual bypassing. Saya tidak tahu apakah kita sudah pernah mendengar istilah ini di dalam dunia konseling. 我要介绍弟兄姐妹们一个名词，就是叫做这个属灵的搭桥。 Orang Kristen umumnya diajarkan bahwa yang namanya kemarahan, kesedihan, ketakutan itu adalah dosa atau sesuatu kondisi yang harus dihindari. 我们常常听见说，如果是愤怒或者是忧郁担心那是属于我们应该避免的罪。 Karena ada sesuatu yang salah dengan kehidupan rohani kita. 因为我们认为那跟我们的这个属灵生命有问题，才会这样。 Kita katakan marah itu berbahaya karena di dalam kemarahan kita tidak menunjukkan kasih Tuhan, kita tidak sabar. 我们人们说，当你愤怒的时候呢，那就是很不好，因为呢，那表示说你没有耐心，你没有靠主。 Kalau kamu sedih, kamu kelihatan seperti kurang iman. Kalau kamu kecewa, itu tandanya kamu tidak mengucap syukur. 如果你伤心，就好像说你没有信心；然后你如果失望，人们就认为说那是因为你不知感恩。 Makanya ketika orang mengalami depresi, sebagian mungkin memberikan stigma bahwa orang ini sedang hidup di luar kehendak Tuhan. 所以有一些人，当他们那个跌入这个忧郁症的时候，可能我们会说，哇，他可能活在主的旨意以外。 Kamu harus lebih banyak berdoa, kamu harus berserah kepada Tuhan, berharap dan percaya kepada Tuhan. Hal-hal demikian ketika kita lakukan kepada orang yang sedang mengalami permasalahan jiwa itu dikatakan adalah spiritual bypassing. 那我们可能会告诉那个人说，哎，你要好好的祷告，你不够信心，你要依靠仰望主。当我们这么做的时候，我们就等于我们建立了这个属灵的搭桥，就是我们绕着而行。 Lama kelamaan ketika kita melakukan mekanisme seperti ini dalam menghadapi emosi yang terjadi, masalah lebih besar itu justru muncul. 久而久之，如果我们不断的在压制这种情绪的话，反而更大的问题会出现。 Bayangkan kemarahan yang berbalik ke dalam, bayangkan perasaan kecewa yang tidak terungkapkan, kesedihan yang ditekan, diabaikan berulang-ulang, akan menjadi seperti apa? 你们可以想象，
如果一个人当他们压制他们的这个愤怒，然后他们他们的这个情绪被好像没有被注重，反反复复这么做的话，会发生什么呢？ Berpotensi menjadi depresi Bapak Ibu. Dan depresi itu bukan terjadi dalam 1-2 minggu, tetapi sesuatu hal yang sudah ditumpuk bertahun-tahun. 一个人呢，因着这样呢，他们会跌入这个忧郁症的这个问题。这个忧郁症呢，并不是说一时发生的，这是累积下来，一年、月、年累积下来的。 Saudara, bagaimana Alkitab berbicara mengenai pergumulan emosi yang sangat rumit dan kompleks dalam hidup kita? 圣经怎么看这些复杂的情绪呢？ Mengapa Tuhan menciptakan emosi dan Sang perasaan? 上帝为什么会创造这个情感，或者是感情？ Emosi adalah hadiah dari Tuhan. 原来呢，这个情绪或者是情感是上帝赐给我们的礼物。 Katakan kepada kanan kirinya, emosi adalah hadiah dari Tuhan. 弟兄姐妹们，你们可以告诉你们坐在你旁边的这个情绪是上帝所赐给我们的礼物。 Teman-teman kalau dikasih hadiah, seneng nggak? 如果你们得到礼物，你们高兴吗？ Berterima kasih tidak? 你们会不会觉得感激？ Seberapa sering kita bersyukur Tuhan kasih kita anugerah atau hadiah yaitu emotions. 我们什么时候会为这神所赐给我们的情绪向神献上感谢？ Atau justru kita melihat ini adalah sesuatu hal yang bikin rumit, bikin repot, bikin jadi masalah dalam hidup 或者 saya. 是我们把情绪看为一个很复杂、很麻烦的问题？ Saudara, sesungguhnya emosi itu adalah bagian dari gambar dan rupa Allah di dalam hidup kita. 其实情绪就是上帝在我们里面的一部分形象。 Kita diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah, Kejadian pasal 1. 我们是照着神的形象被创造的。 Dan salah satu dimensi dari rupa Allah yaitu adalah dimensi emosi atau perasaan. 其中一个方面，神所创造我们的就是情绪。 Dalam Alkitab kita melihat Allah menunjukkan dan mengekspresikan perasaannya. Allah membenci dosa, Allah bersuka cita atas umatnya dan begitu banyak lain ayat-ayat yang menceritakan tentang gambaran perasaan Allah. 在圣经我们可以看到说，上帝呢显示出他的情感、他的情绪。上帝厌恶罪恶，上帝喜悦他的子民。 Dan ekspresi emosi, kemampuan kita untuk merasa sedih, merasa bersuka cita, bahkan merasa marah pun itu adalah menjadi refleksi dalam image dan likeness of God. 当我们有机会能够把我们的情感显示出来，我们的忧伤、我们的喜乐、我们的愤怒，那也是神所赐给我们在他形象中的这个一部分。 Dan lebih luar biasa lagi, emosi itulah yang membuat kita bisa terkoneksi dengan Allah dan terkoneksi dengan sesama kita. 更奇妙的就是，因着这个情绪，让我们能够与上帝联系，跟我们的灵舍能够联系。 Bukan hanya dalam pribadi Allah Bapa, di dalam pribadi Yesus Kristus pun kita melihat ketika Yesus Kristus 100% manusia, dia pun mendemonstrasikan range emosi yang begitu luas. Dari belas kasihan, dari kasih, dari kesedihan, dari sukacita dan lain sebagainya. 在三位一体的神，我们看到说，天父跟这个圣父跟圣子的关系圣子也是在当他100%成为人的时候，他把他的情感完全的显示出来。 Saya rindu untuk kita membaca satu bagian dari Perjanjian Lama yang menjadi satu gambaran yang saya mau kita perhatikan dari kitab Yunus. 我很渴慕大家能够看出这个约拿书。我们打开圣经旧约的约拿书。 Saya tidak membaca bagiannya keseluruhan, saya hanya rindu untuk kita berfokus di Yunus pasal 1 dan Yunus pasal 4 karena Yunus hanya terdiri dari 4 pasal. 我们看这个约拿书，它只有四章。
我们就看这个第1章跟第4章。 Seringkali pada waktu kita membaca kitab Yunus, fokus kita adalah di dalam pelayanan Yunus untuk mempertobatkan orang-orang Niniwe. 当我们读约拿书的时候，我们常常比较着重于他在尼尼微人中，他怎么样传福音给他们，拯救他们。 Kita fokus kepada perintah Tuhan kepada Yunus dan Yunus tidak mau lalu dia lari. 我们着重于上帝吩咐约拿，然后约拿不要听主的话语，然后他就躲避。 Sebenarnya saya mau kita pada malam hari ini berfokus antara Yunus dengan Allah. 今天呢，我要弟兄姐妹们着重于这个约拿跟上帝的关系。 Bagaimana Allah yang sangat sabar berdialog dengan Yunus dalam kondisi depresi yang Yunus lewati. 我们看到这个慈悲的上帝如何的与正在忧郁中的这个约拿沟 Allah 通。 memberikan pendampingan bagi Yunus dalam kondisi jiwanya yang tidak stabil. 我们看到说，上帝呢很耐心的陪着这个约拿，他还在不定的心态。 Kita sering lupa bahwa sekalipun Nabi Tuhan, Yunus juga pribadi yang rapuh, dia juga manusia. 虽然约拿是上帝的仆人，可是他还是人，他还是有他的脆弱。 Kita sering berpikir hamba Tuhan harus kuat, harus tahan banting, harus siap kapanpun juga. Dan dia tidak boleh mengalami gejolak di dalam dirinya sendiri. 我们认为说，神仆他一定要完美，他一定要坚强，要很强壮不能够有一些脆弱。 Tapi justru Alkitab adalah sangat jujur membahas bukan hanya sisi pelayanan Yunus, tapi juga di balik pelayanan Yunus ada Yunus yang lemah dan rapuh tapi ditopang oleh Allah. 圣经很诚实的把这个约拿描述给我们看，我们可以看到说约拿如何的被神大大的使用。另外一方面，我们也看到约拿的脆弱，而神如何的耐心陪伴着他。 Kalau di pasal 1 kita melihat Yunus menampakkan gejala, yaitu dia mengisolasi diri dari orang-orang sekitarnya. 如果我们注意第1章呢，约拿他有一个现象，他就是把自己躲开，他从众人中逃避。 Dia tidak mau peduli dengan apa yang terjadi, dia tidak mau melakukan tugas dia sehari-hari, dia cuma mau sendirian. 他不管四周围发生什么，他也不想去服侍他们，他只想自己一个人。 Teman-teman, kalau ada rekan atau teman yang menampakkan gejala seperti ini, teman-teman perlu take note ya, perlu perhatikan ekstra. 弟兄姐妹们，如果你们发现说你们的同工里面有这样的问题，你们就要注意一点。 Kalau biasanya dia suka sekali ngomong, tiba-tiba di WA dia nggak mau ngomong, di telepon dia nggak mau angkat, dia juga nggak mau ke gereja, dia nggak mau ikut persekutuan. Nah teman-teman jangan langsung dinilai atau dihakimi, wah kamu harus kembali kepada Tuhan dan lain sebagainya. 普通呢一些很活跃常常说话的那些人，突然间他静默下来，可能他也不看手机，也没有回答任何的这个信息，可能我们有时候就会论断他说，哇，他现在已经离开主了，他灵性已经退落了。 Yunus pun mengalami hal yang sama. 而其实呢，约拿他也发生了他同样的经历到这种问题。 Yunus ada di fase dia nggak pengen berdoa, dia nggak pengen cari Tuhan. 有一段时间，这个越南呢，他连祷告也不想做，他也不想寻求上帝。 Saudara perhatikan gejala depresi yang kedua yang kita lihat dalam kehidupan Nabi Yunus adalah sleeping disorder. 我们注意到越南呢，他有第二个问题，他就是睡眠有的问题。 Orang depresi ada dua ekstrim. Yang pertama nggak bisa tidur. 一个有一个患忧郁症的人，他有2个象征，一个他就是不能够睡觉， Yang kedua dia tidur terus. 第二他可能就不断的睡觉。
Dia tidak mau tahu, dia memilih untuk melarikan diri dan tidur menjadi mekanisme untuk melarikan diri dari masalah. 不管四周围发生什么，他什么都不要知道，他只想睡觉，他就是用睡觉来保护自己。 Dan gejala yang terakhir, 最后一个， Yunus ingin mengakhiri hidupnya. 约拿想把他这个结束他的生命， Nggak pengen hidup, 他不想活了， mati aja. 他想死。 Teman-teman, kalau kita melihat, mungkin tidak muncul kata depresi, Yunus depresi. Saudara, tapi dari gejala-gejala ini menunjukkan Yunus sedang tidak baik-baik. 圣经没有写说，这个约拿他犯了忧郁症，可是呢，我们从这里的描述，我们可以看，约拿他正在有问题。 Apa yang Tuhan lakukan? 上帝做了什么呢？ Oh, kamu tidak boleh depresi, kamu harus bangkit, kamu harus pelayanan. Itu orang Niniwe lagi nungguin kamu loh. 上帝是不是说啊，你要醒来，你要振作？尼尼为人正在等你，你不可以一直不断的忧郁。 Kamu harus PI, kamu harus pelayanan, kamu harus khotbah. 你要传福音，你要讲道。 Tuhan memberi space, memberi ruang untuk Yunus berproses dengan hal-hal di dalam dirinya yang dia sendiri pun tidak mengerti. 上帝呢，让约拿呢有一个空间，让他能够好好的自我检讨，好让他自己来开始明白发生了什么，因为他自己也不晓得正在发生了什么。 Saudara, ini yang terjadi di dalam hidup Yunus. 我们看，这就是在约拿生命所发生的。 Saya beralih ke kehidupan yang di zaman sekarang. 我们就看现今的生活。 Filsafat Yunani melihat manusia dari 3 bagian. 我们看这个Greek apa ya？ Sila. 希腊的这个文化里面有3点。 Manusia itu terdiri dari rasio, emosi, dan keinginan. 人呢，他有这个逻辑他有他的意念。 Mana yang nomor 1? 第一个是什么？逻辑、情感跟意念，哪一个是排第一？ Rasio. Ini filsafat Yunani ya, rasio. Nomor 1 rasio. 呀，那个第一就是思想。 Saudara, ini yang diterapkan dalam pendidikan barat sehingga pendidikan, sistem kurikulum mencetak orang-orang yang rasional. 西方世界都很着重于思想逻辑，所以呢，他们在他们的学习的这个系统里面，他们很注重这个逻辑。 Lalu bagian emosinya bagaimana? 那他们怎么处理他们的情感呢？ Emosi ditaklukkan melalui rasio. 他们用这个逻辑来战胜这个情感。 Tapi menaklukkan emosi melalui rasio dianggap memakan waktu yang panjang karena tidak gampang. 因为他们认为说，如果用逻辑来这个解决这个情感的问题比较麻烦，因为需要很长的时间。 Jadi cara yang paling mudah untuk menaklukkan emosi adalah dengan melumpuhkan atau mematikan emosi. 最容易的就把它压制，让它不能够活动。 Saudara, ini yang dilakukan oleh Adolf Hitler. 那我们看到，这就是希特勒所行的。 Makanya pada waktu emosi itu di switch off, dimatikan, maka pasukan Nazi bisa menjalankan perintah untuk membunuh berdasarkan argumentasi yang rasio. Karena emosi atau belas kasihan itu sudah dimatikan. 那个希特勒把这些纳粹军队的这个情感把它压制，让它死掉。这样的话呢，他们就是用他们的逻辑来战争。 Saudara, ketika pembunuhan itu terjadi, sudah tidak ada perasaan apa-apa, tidak ada perasaan sedih, sudah tidak ada perasaan kasihan dan lain sebagainya. 当他们战争的时候，他们已经没有怜悯的心，也没有什么忧伤的心。 Dan tahukah itu dilatih bertahun-tahun sampai emosi itu mati. 他们就是这样的不断操练他们压制他们的情感，结果呢，他们情感就死了。 Jika sampai manusia mematikan emosinya, apakah masih dia bisa disebut sebagai manusia?
一个人当他的情感已经被压到死亡，我们是不是还可以叫他是一个人呢？ Manusia didesain Allah untuk memiliki emosi dan Allah sendiri mengundang kita untuk merasakan emosi itu. 上帝设计人的时候，已经把情绪放在人的身上，而我们人把这个情绪把它压死。 Bahkan kita bisa mengalami Tuhan lewat emosi yang sulit sekalipun tanpa kita harus menghakimi diri sendiri. 而实际上呢，上帝就用这个情感，用这个情绪，让我们能够跟神有联系，来了解神。 Bahkan kita juga bisa memberikan compassion atau perhatian kepada orang di sekitar kita. Seperti kitab Roma mengatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacitalah dan menangislah dengan orang yang menangis. 当我们能够有情绪的时候，我们就能够有怜悯的心来去爱他人。所以呢，我们可以跟喜乐的人一起喜乐，跟悲哀的人一起悲哀。 Pengkhotbah 3 ayat 4 dan 11 mengatakan ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. 在这个箴言书，在传道书里面有说，这个人有时间的，有死的时候，有生的时候，有忧伤的时候，有哭泣的时候，有快乐欢笑的时候。 Tuhan peduli mengenai perasaan kita. 上帝是在乎我们的感情，我们的感受。 God cares about how you feel. 上帝在乎我们如何的感受。 Mungkin orang-orang di sekeliling kita tidak familiar, tidak terbiasa untuk berbicara mengenai area perasaan, lebih banyak berbicara soal area rasio. Tapi Tuhan membuka dirinya, mengundang kita untuk boleh berbicara dengan Tuhan apa adanya. 可能我们四周围的人不习惯把感情显露出来，表彰他心里所想的。可是神给我们有机会把自己的情绪表露出来。 Dan mungkin saya sedikit concern dengan satu istilah yaitu toxic masculinity, di mana para pria atau laki-laki itu tidak boleh sedih, tidak boleh menangis, harus selalu kuat. Tapi Tuhan tidak seperti itu memperlakukan kita. 男人呢要有男人的那种心态不可以哭，一定要有男人那种强壮的那个心态。 Ini bukan Alkitabiah, Bapak Ibu sekalian. 弟兄姐妹们，这不是照着圣经所说的。 Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu. 我们的上帝并不是如此的上帝。 Tuhan tidak minta kita untuk mematikan emosi kita. 上帝不要我们把我们的情感把它致死。 Kalau itu beku dan mati, kita sudah susah untuk terhubung dengan Tuhan dan kita tidak bisa merasakan kasih Tuhan lagi. 当我们没有情感之后，我们就已经不能够经历到经历到神的爱。 Tapi tidak sampai di situ saja, Tuhan memproses emosi kita di dalam pengudusan. 上帝呢，他这个操练我们，就是让我们能够经过这个成圣的过程。 Mazmur 7 ayat 9 dan 10 di situ dikatakan bahwa dia adalah pribadi yang menguji pikiran dan jiwa kita, yaitu Tuhan. Ada satu ujian, ada satu pemeriksaan terhadap pikiran dan juga emosi kita, batin kita. 在这个诗篇第7章第9到第10节这里说，上帝呢，他是这个考验，就是查验我们的心思意念的神，他是一个真理的神。 Kenapa emosi perlu diuji? Kenapa emosi perlu dikuduskan? Kenapa emosi perlu dimurnikan? Karena sesungguhnya emosi kita adalah emosi yang sudah terdistorsi dan terinfeksi oleh dosa dan kejatuhan. 我们的这个情绪呢，已经被这个罪所感染了，所以呢，我们的情绪必须经过神所赐给我们的这个神圣的
过程，成圣的过程。 Review kembali tentang perjalanan pengudusan 1 Tesalonika 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu. Menguduskan kamu itu secara keseluruhan, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. 我们看到说，在这个提撒罗尼迦前书第5章23节，这里说我们要经过一段的这个一系列的这个成圣的过程。 Nah, proses pengudusan ini diawali dari kelahiran baru, kemudian bagaimana Injil dan Roh Kudus itu berdampak di dalam emosi kita dan mengubahkannya menjadi serupa dengan Kristus. 就是说，第一，我们要先这个重生。当我们重生之后呢，上帝经过我们每一天的经历来炼净我们，好让我们一天比一天更像主耶稣。 Dan di dalam jiwa itu ada kehendak, pikiran, dan perasaan. Dan disinilah Allah bekerja bagaimana emosi kita itu tunduk dan diuji di bawah otoritas firman dan kebenaran Kristus. 在我们的生命里，我们有自己的意念，我们有的心思，所以我们有心思意念，我们有自己的思路。可是神呢，让我们在这个情感、我们的情绪里面呢，降服在主的这个话语里，在主耶稣基督的主权里。 Sebagai murid-murid Kristus, kita bukan hanya dididik di dalam pemikiran, tapi kita juga dididik di dalam hati kita, sehingga kita juga punya tanggung jawab untuk mengelola dan mengontrol emosi kita melalui kebenaran firman Tuhan. 成为主的儿女，我们不只是在我们的心里面能够降服于主，可是在我们的思想上，我们也要降服于主的真理。 Allah adalah sumber dan standar emosi yang sehat, sehingga inilah yang menjadi pegangan kita, bahkan juga refleksi kita kemana kita harus menuju. 上帝就是我们情绪的这个标准，所以当我们发泄我们的情绪的时候呢，我们以上帝的标准作为我们的这个发泄的。 Manusia sering mengkotak-kotakan, ada emosi yang baik, ada emosi yang tidak baik. 我们人常常就是把这个情绪分成好的情绪、不好的情绪。 Sebenarnya semua emosi itu adalah baik karena emosi itu diciptakan oleh Tuhan. 而实际上呢，情绪都是好的，因为是上帝所创造的。 Seringkali emosi yang dianggap tidak baik, salah satu contohnya adalah emosi marah. Tapi justru di dalam Alkitab kita menemukan bahwa kemarahan atas hal-hal yang menghancurkan kemanusiaan, keadilan, itu adalah kemarahan yang wajar dan kemarahan yang ilahi. 常常我们认为说，这个发怒是一件不好的事情，而实际上神所赐给我们这个发怒的情绪呢，因为如果我们发怒的对象是以不义的发怒，为因着在世上有发生不义的事情。 我们发怒的话是神所喜悦的。 Saya kembali ke kitab Yunus ya. 我们回到这个约拿书， Yunus diterima emosinya, depresinya Yunus dilayani oleh Tuhan. Tetapi di pasal keempat, di pasal penutup, Allah menguduskan emosi Yunus. 我们发现说，上帝竟然他能够接受这个约拿的情绪，然后呢，经过一个操练，神。 把这个约拿的情绪是神圣化。 Yunus 4 ayat 9. Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? 上帝问这个约拿，就是在第4章第9节，你是不是配得为着这个树而发怒呢？ Kita diizinkan untuk marah, tetapi Allah bertanya, Allah menguji, untuk hal apakah engkau marah? Layakkah engkau marah? 我们可以发怒，可是神问我们发怒是不是就是合理的发怒？ Ketika Kain sedang marah, Allah menghampiri dia dan Allah bertanya, kenapa kamu marah dan kenapa mukamu suram? 当这个约拿发怒的时候，上帝问他：“你为什么发怒？是否你的发怒合乎理的？” Allah memberikan peringatan bahwa dosa itu
menunggu untuk menjatuhkan engkau, tetapi Kain tidak memberikan dirinya untuk berdialog dengan Tuhan. Di dalam emosinya itu dia justru mengambil langkah dia sendiri dan memberikan kesempatan kepada yang si jahat untuk memakai kemarahan dia yang tidak kudus itu. 我们看在这个该隐，当他犯罪的时候，其实呢，他也是发怒，可是呢，他并没有把他的怒气跟神沟通，让神来把他的发怒圣洁化。所以呢，他就是让他自己的情绪来管制、控制他，结果他就杀了他的弟弟雅 Seseorang 各。 yang sehat secara rohani, dia akan peka terhadap peran dari emosi yang berbeda-beda untuk menjadikan dia memanggil di dalam transformasi serupa dengan Yesus. 一个灵命健康的人，他会很好的处理他的情绪，他会看什么时候是一个合理的这个情绪，他把他的情绪降服在主耶稣基督的主权，好让他能够因着主耶稣而改变。 Apa yang kita bisa bawa pulang pada malam hari ini ada 3 hal. Kita perlu terhubung dengan emosi di dalam diri kita. 我们有3件事可以学习的。第一，我们要跟我们的情绪有连贯性。 Kita perlu ambil waktu untuk slowing down, untuk melihat, merefleksi apa yang sedang terjadi di dalam perasaan kita saat ini. 可能我们可以放慢我们的脚步，好好的在思考我们的情绪现在发生了什么。 Terhubung dengan emosi dalam diri itu juga memberikan ruang di mana kita memeriksa apakah emosi ini adalah yang benar menurut Tuhan ataukah emosi ini sudah ditunggangi oleh dosa. 当我们能够安静下来的时候，我们就有机会的好好思考，是否我们想要发泄的那个情绪是属于合理的，或者是犯罪的情绪。 Dan ketika kita paling penting adalah ketika kita bisa engage with God melalui emosi itu, kita bisa membawa Tuhan untuk kita bisa dibawa oleh Tuhan untuk melihat kebenarannya. 当我们把自己跟上帝连贯在一起的时候，那我们就有机会用上帝的眼光来看我们的情绪，来看真理。 Seberapa besar hari ini komunitas gereja telah menjadi tempat yang aman untuk berbagi emosi dan pergumulan batin. 我们看现今的光景，是不是我们在这个我们的团区里面，我们的四周围的朋友能够给我们机会发泄我们的情绪吗？ Di dalam pertemuan-pertemuan rohani, apakah orang-orang yang hadir juga bisa berproses, dipulihkan dengan emosi yang kompleks itu, atau justru kita memilih untuk melumpuhkan atau mematikan emosi? 在我们属灵的团区里面，当我们建立关系的时候，我们是压制我们的情绪呢，或者是我们有机会把情绪好好的发泄，好好的一起来这个与主同行， Kalau ada 来学习这个情绪是 Kalau 否合 jemaat 理。 bergumul dan melewati masa sulit, dia perlu perawatan jiwa, perlu soul care. Apakah kita menyediakan pendampingan atau malah justru kita memberikan penghakiman? 当我们看到我们四周围的同工，当他有问题的时候，有情绪问题的时候，我们是论断他，或者是反而我们是陪着他，当他的陪谈员， Mari 与 kita 他同 merangkul 行，帮助他呢？ Mari kita merangkul dan memproses emosi kita, bukan menekan atau mengabaikannya. 让我们来拥抱他，拥抱他的情绪，并不是说压制他，让他不能够发泄自己。 Dengan penerimaan yang Tuhan berikan itu juga yang bisa kita layani kepada orang-orang yang membutuhkan di dalam gereja ini. 我们若能够接纳这些人呢，我们就能够好好的服侍这些人。 Bersyukur di dalam gereja Tuhan, di tempat ini ada kepedulian terhadap pelayanan orang-orang di dalam pergumulan jiwanya melalui konseling.
我们感谢主，在我们的教会已经有了一个陪谈中心，来照顾、来看顾那些需要这个把情绪发泄的这些人。 Orang-orang yang membutuhkan soul care bukanlah sesuatu hal yang memalukan, Bapak Ibu. 一个人当他需要这个灵命的这个关照的时候，那并不是一件这个害羞的事情。 Orang-orang dengan gejala awal bisa lebih ditolong dan dirawat dibandingkan jika sudah berat dan penanganannya juga lebih sulit. 所以我们要注意，当一个人初期有面临这些问题的时候，情绪问题的时候，我们要赶紧帮助他们，因为如果让他累积日日夜夜年年之后，这个人的病会很严重。就 Masalah depresi tidak melihat umur, tidak melihat latar belakang, ekonomi, pendidikan, semua orang sama seperti penyakit fisik, kita bisa mengalami kelemahan itu. 忧郁症并不看那个人是有钱人还是贫穷人，是灵命好还是灵命差的人，也不看他年纪是多少，而最重要的，就像我们照顾我们的这个身体的健康一样，我们的灵命健康也是需要被关怀。 Mari kita bersyukur untuk emosi yang Tuhan berikan dan kita bersyukur untuk proses pengudusan emosi yang Tuhan terus-menerus kerjakan sampai kita bertemu dengan Tuhan. 我们感谢主，他把情绪赐给我们，也让我们能够有机会的经过我们的情绪操练越来越成圣，而越来越像主。 Mari kita berdoa. 让我们一起来祷告。 Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh dilayani oleh firman Tuhan. 亲爱的天父上帝，我们感谢你，因为你的话语兼顾了我们。 Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memerdekakan kami 愿你的真理能够释放我们。 dari kesalahan konsep kami selama ini, Tuhan. 主啊，求你帮助我们，能够放弃我们这个错误的观念。 Banyak di antara kami sangat peduli dengan pendidikan akademis, knowledge, pengetahuan. 我们中间常常很注重这个逻辑上的教育，我们常常注重知识。 Kami sering memperhatikan kesehatan tubuh, kami check up secara rutin, kami minum vitamin untuk boleh mensupport kesehatan fisik dan tubuh kami. 我们常常注重我们身体上的健康， Tapi secara emosi kami kosong, Tuhan. 可是，在灵命上我们并没有照顾。 Kami jarang berbincang, kami jarang memperhatikan area yang sebenarnya Tuhan berikan dalam hidup kami ini. 我们很少注重这个很重要的部分，其实这是你所赐给我们的礼物。 Ampuni kami ya Bapa, 主啊，求你赦免我们， kalau kami belum hidup serupa dengan gambaran dan rupa Tuhan. 赦免我们，如果我们没有照着你的形象而活。 Ampuni kami kalau kami juga mematikan emosi orang-orang di sekeliling kami. 求你赦免我们，若我们让我们四周围的人压制他们的情感。 Kami tidak mendampingi dan peduli saat mereka berada di dalam emosi-emosi yang sulit. 当他们正在面临情感问题的时候，我们并没有陪着他们，与他们同行，帮助他们。 Tolong kami lebih peka Tuhan, 主啊，求你帮助我们，让我们能够更敏感， sama seperti Engkau peka dan begitu sabar kepada kami. 就像你这么敏感，这么耐心的来看顾我们。 Tuhan memberi kami waktu, memberi kami ruang untuk kami boleh bertumbuh di dalam emosi 我们 kami. 看到你赐给我们时间，给我们空间，让我们能够在你的爱里成长。 Terima kasih banyak 主，我 Bapa. 们感谢你， Dalam nama Tuhan Yesus kami 奉靠 bersyukur. 主耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。